Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan melihat bagaimana kemahiran menjawab soalan untuk kemahiran proses sains, iaitu bahagian A. Bahagian A. Yang kamu tahu, seperti mana yang kamu tahu, bahagian A ni mengandungi semua kemahiran-kemahiran proses sains, kemahiran proses sains yang perlu kamu ketahui. Kita lihat satu persatu. Sebelum kita jawab soalan, kita pergi kepada satu persatu. Yang pertama, hipotesis. Yang pertama, hipotesis. Hipotesis. Yang mana hipotesis tersebut, cikgu dah bagi tahu bahawa hipotesis boleh kalau kamu nak gunakan jika dan maka. Yang mana ini melibatkan pemboleh ubah manipulasi, dan pemboleh ubah yang bergerak balas, dan kamu sertakan dengan parameter. Contoh, kalau kamu guna perkataan jika, PM1 ni maksudnya pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Jika pemboleh ubah dimanipulasikan MV, maka RV. Jika MV, maka RV. Contoh, jika paku besi, paku besi ni kalau kamu punya manipulasi digunakan, maka paku besi akan berkarat. Contoh. Boleh juga kamu guna semakin. Semakin bertambah atau berkurang. Ini yang parameter yang kamu sebut tadi. Semakin bertambah atau berkurang MV, maka ataupun semakin bertambah ataupun berkurang pemboleh ubah yang bergerak balas. Contoh, semakin bertambah jisim, semakin bertambah masa ayunan bandul berhenti. Jisim ini adalah kamu punya pemboleh ubah dimanipulasi, dan pemboleh ubah yang bergerak balas adalah masa ayunan bandul berhenti. Kemudian saya nak pergi kepada pemboleh ubah. Kamu sudah belajar, kamu ada belajar pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas. Apakah bezanya? Pemboleh ubah yang dimanipulasikan, pemboleh ubah yang dimanipulasikan berbeza yang datang mula-mula. Contohnya pemboleh ubah yang dimanipulasikan daripada tajuk, iaitu pemboleh ubah yang tersirat, tidak nampak dan tidak boleh dibawa ke dalam makmal. Pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah contoh daripada bahan, iaitu yang tersurat, yang mana yang kamu nampak. Saya bagi contoh. Contohnya, kalau kamu nampak gambar ke tajuk ke, budak itu gemuk ataupun budak dan kurus. Kamu nampak dua. Satu budak gemuk, satu lagi budak kurus. So, contoh lagi bahan makmal. Contohnya kalau kat situ dia pakai baldi. Satu baldi itu pasir, yang ada pasir. Satu itu baldi yang kosong. Yang ini perlu digunakan sebagai tajuk dalam jadual yang dibina pada soalan nombor 10. Bergerak balas. Bergerak balas contohnya adalah yang berbeza yang datang kemudian. Contohnya inisial, ataupun bahan makmal yang kamu gunakan, contohnya masa ayunan bandul. Pemboleh ubah daripada tajuk ini, pemboleh ubah yang bergerak balas, pemboleh ubah yang tersirat, maksudnya kamu tak nampak pun, dan tidak boleh dibawa ke dalam makmal. Contohnya lagi, isi padu larutan air suling, panjang rut, spesies bakteria. Ini daripada bergerak balas ini adalah daripada yang pertama tadi, daripada gambar yang kamu lihat. Yang kedua adalah daripada jadual. Jadual kamu nampak, selalu cikgu dah ajar, sebelah kiri adalah MV, sebelah kanan adalah RV. Dah belajar juga. Graf pun sama. Sebelah yang mendatar, yang tegak itu, yang tegak adalah pemboleh ubah yang bergerak balas, RV. Yang melintang adalah MV. Tindak yang seterusnya adalah pemboleh ubah dimalahkan yang tidak berubah. Yang tidak berubah ini
Okay, yang tidak berubah. Okay, rujuk bahan yang kamu guna. Contohnya selalunya larutan. Okay, isi padu larutan, jisim bongkah, panjang bongkah, bilangan bongkah. Benda itu contohnya jenis bakteria, jenis anak pokok. Itu adalah contoh pemboleh ubah yang dimalarkan. Okay. Kemudian, ini isi padu larutan, panjang rut, spesies bakteria adalah contoh yang dimalarkan. Okay, kemudian kita pergi kepada pemerhatian. Pemerhatian ni yang kamu nampak. Okay, contohnya gambar rajah panjang, gambar masa ayunan berhenti bagi baldi pasir lebih cepat berbanding baldi kosong. Okay. Kemudian pemerhatian ni cikgu cakap tadi yang kamu nampak ikut kepada mata. Lebih contohnya lagi masa ayunan lagi cepat berhenti. Okay. Kemudian ataupun kamu nak tengok panjang luas panjang lekuk yang terhasil. Okay. Inference. Okay. Inference pula adalah sebab kepada pemerhatian. Okay. Okay, selalunya cikgu ajar tuliskan pemerhatian dulu, lepas tu tuliskan kerana. Contoh ya, pemerhatian kamu masa ayunan baldi berhenti bagi baldi pasir lebih lama kerana jisim baldi besar ataupun inisial besar. Okey. Jika kalau sudah ditanya dalam soalan pemerhatian, boleh terus kepada kerana jisim besar. Okey, last sekali, seterusnya adalah definisi secara operasi. Okay, definisi secara operasi cikgu cakap ambil apa yang ditanya. Okey, kemudian kamu cakap itu adalah keadaan ke, hidup prinsip ke, bahan ke, organisma ke. Contoh ya, inertia. Dia tanya inertia. Inertia ialah keadaan yang yang ditunjukkan oleh pemboleh ubah yang bergerak balas nampak. Ditunjukkan oleh masa ayunan baldi berhenti. Contohnya inertia ialah keadaan yang ditunjukkan oleh masa ayunan baldi berhenti. Contoh yang lain, kalau contoh cikgu tanya tentang asid. Asid ialah dia bahan ke, organisma ke, keadaan ke, prinsip. Bahan. Asid ialah bahan yang menukarkan ketat litmus biru kepada merah. Itu sahaja definisi secara operasi. Kita tengok kepada soalan. Kita lihat kepada soalan. Yang ini adalah modul yang telah saya bagi. Yang telah saya bagi. Modul ini yang telah saya bagi. Kita tengok gambar yang pertama. Kita tengok gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini, rajah 1 menunjukkan eksperimen mengkaji kesan benda asing. Kamu tengok saya ambil highlight. Clear, this is the text color. Ambil warna kuning. Kuning. Dia kata mengkaji kesan benda asing. Kesan benda asing. Kesan benda asing. Kesan benda asing ke atas takat beku air suling. Kesan benda asing. Kesan benda asing takat beku air suling. So benda asing ni sebagai kamu punya pemboleh ubah yang dimanipulasi. Takat beku air suling ni adalah sebagai kamu punya RV. Kita pergi kepada highlight. Kita pergi kepada ini. Kamu nampak ya, kalau ada air suling sahaja, takat beku dia adalah kosong. Kalau dia ada garam, takat beku dia adalah negatif 2. So pemboleh ubah yang dimanipulasikan dekat sini. Apa pemboleh ubah yang dimanipulasi? Apa yang kamu tampak dia berbeza. Kamu nampak satu ini ada yang ini tiada garam, yang ini ada garam. So apa yang kamu boleh buat? Apa yang kamu boleh buat? So contohnya yang kamu boleh nampak adalah yang ini ada garam, yang ini tak ada garam. So apa maksudnya? Kehadiran
garam. Okey, kehadiran garam. Okey, kehadiran garam. Okey, kehadiran garam. Okey, itu adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okay, kita tengok bergerak balas. Okay, dalam bergerak balas sebenarnya dalam soalan ni dah ada takat beku air suling. So, takat beku air suling kamu tulis saja. Takat beku air suling. Okay, so takat beku air suling adalah yang kamu nampak dia berbeza. Okay, takat beku air suling ni berbeza sebenarnya. Okay, kalau kamu tengok dalam ini, okay, dalam ini, yang ini dia punya takat beku kosong. Yang ini negatif 2. So, ini adalah takat beku air suling. Daripada soalan dah ada jawapan. Itu yang saya selalu cakap. Okay, pemboleh ubah yang dimalakan. Apa yang kamu letak? Apa yang sama dalam dua-dua gambar ni? Okay, apa yang sama? Okay, contohnya yang sama dia, kamu tengok yang ini, dia dua-dua ini, dia letakkan ais. Kamu boleh tak kamu letakkan kuantiti ais. Kuantiti ais adalah sebagai kamu punya pemboleh ubah yang dimalakan. Okey. So, kuantiti ais. Okay, hipotesis. Okey, apa hipotesis yang kamu boleh buat? Kamu nak buat jika maka. Okey, di sini sesuai jika maka. Semakin macam tak berapa sesuai. So, kita cuba jika terdapat kehadiran garam. Kehadiran garam ni kamu punya tadi yang kamu sebut tadi. Kehadiran garam MV. So, saya cakap RV dulu. Okey, kemudian maka apa yang berlaku kepada RV? RV dia adalah takat beku air suling. So, takat beku air suling akan menjadi rendah ke tinggi? Dia akan menjadi rendah. Maka takat beku air suling menjadi rendah. Okay, kita buat ini jika maka. So, kehadiran garam ini adalah kamu punya MV. Takat beku air suling ini adalah kamu punya RV. Okay, ini yang saya sebut. Daripada MV dan RV sudah ada dapat jawapan. Okey. So, kita pergi. Kalau di sini dia semakin tak sesuai lah. Jika maka sesuai. Okey, pemerhatian. Okey, apa yang kamu nampak? Okey, kamu nak nampak, kamu nak cakap pemerhatian, kamu nak cakap yang mana? Bahagian ada garam ke tak ada garam? Contoh saya nak cakap yang ada garam. Okey, kamu sebutlah. Okey, kamu cakap apa? Bika yang mengandungi garam akan menyebabkan takat beku air suling menjadi rendah. Bika yang mengandungi garam akan menyebabkan takat beku air suling akan menjadi rendah. So, takat beku air suling ini adalah kamu punya RV, nampak? Okey, RV nampak. So, kehadiran garam akan menyebabkan takat beku. So, garam ini kehadiran dia lah. So, kehadiran garam. So, takat beku air suling akan menjadi rendah. Okey, takat beku air suling akan menjadi rendah. Okey, boleh tak kalau kamu nak buat untuk yang ini? So, kamu cakaplah bika yang tidak mengandungi garam akan menyebabkan takat beku air suling kosong Celsius. Itu. Okey, untuk inferen pula, kamu salin balik kamu punya pemerhatian. Okey, yang ini salin balik. Okey, saya salin balik. Saya copy balik. Kerana kamu sebut kerana garam menurunkan takat
beku air suling. Kan cikgu dah kak, kalau ada inferen mesti ada perkataan kerana. Okey, kerana ni saya buatkan warna biru. Okey, kerana. Okey, mesti perkataan kerana. Kerana garam menurunkan takat beku air suling. Segaram ni dia akan sebabkan garam. Kalau tak ada garam, dia air takat beku dia cepat sama. Okey. So kita cuba untuk menjawab soalan takat beku. So salin balik. Takat beku ialah, okey. So takat beku ni apa? Takat beku ni keadaan ke, proses ke, bahan? So saya buat takat beku ialah keadaan. Betul ke keadaan? Betul ke keadaan yang ini? Bahan ke, keadaan ke, organisma ke, prinsip? So sesuai keadaan lah. Takat beku ialah keadaan di mana suhu takat beku ialah keadaan di mana suhu menunjukkan berapa Celsius? 0 Celsius. 0 Celsius. Apabila tidak diletakkan garam. Boleh tak? Kehadiran garam. Okey. So ini adalah kamu punya definisi, yang mana takat beku ni kamu ambil daripada apa yang dicakap, keadaan. Yang ini keadaan ke apa? Okey, keadaan ke, organisma ke, bahan. Suhu menunjukkan kosong. Mana cikgu dapat suhu? Yang ini daripada kamu punya RV nampak kat sini. Takat beku dia akan jadi kosong. Bila tiada kehadiran garam. Okey. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ni dia nak kaji kekonduksian elektrik bagi kuprum 2 sulfat. So yang ini apa beza? Mula-mula dapat je soalan, kamu tengok apa beza. Dekat sini dia pakai serbuk. Okey, serbuk kuprum, dia punya bacaan emitter dia adalah kosong. Kalau dipakai larutan, bacaan emitter dia ada kosong. Ni berapa ni? 0.2. So ini ada bacaan. Kalau serbuk dia tak ada bacaan. So kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama disebut tentang pembeli ubah dimanipulasi. So apa? Ini serbuk kuprum, ini larutan kuprum. Apa yang kamu boleh sebut? Boleh tak kalau kamu nak sebut, kamu tulis sahaja semua. Serbuk kuprum. Kalau tak tahu sangat, kamu nak letak jenis ke apa ke, kamu just tulis sahaja dia punya apa yang bahan yang dibagi. Okey? Serbuk kuprum 2 sulfat dan ni salin balik yang ini ya. Salin balik ini. Larutan kuprum 2 sulfat. Okey, ataupun contoh kamu hebat dah. Cikgu, boleh tak saya nak buat keadaan kuprum 2 sulfat. Keadaan kuprum 2 sulfat. Okey. So, ini pun boleh. So, antara kamu sebut, kamu tulis, kalau kamu tak pandai kamu tulis keadaan ke jenis ke, so kamu tulis je dua-dua ni, serbuk kuprum dengan larutan kuprum 2 sulfat. Okey, boleh. Okey, kemudian kita pergi ke pemboli ubah yang bergerak balas. Okey, pemboli ubah yang bergerak balas, apa yang kamu nampak? Kamu nampak apa ni? Ini apa? Emitter, ini emitter. Itu apa? Bacaan emitter. Bacaan emitter adalah RV nampak. Okey, RV nampak. Okey, kalau RV tak nampak kamu boleh buat kekonduksian elektrik pun boleh. Okey, pergi kepada pemboli ubah yang dimalakan. Okey, pemboli ubah dimalakan apakah yang kamu pakai dua-dua ni? Kamu boleh tak buat di dua ni pakai elektrod karbon. So sebut saja dekat sini jenis elektrod. Jenis elektrod. Okey,
jenis elektrod. So ini adalah kamu punya, kita highlight warna merah. Okey, dan ini bacaan emitter adalah kamu punya pemboleh ubah RV. Jenis elektrod adalah kamu punya RV, CV. Okey, hipotesis. Okey, hipotesis pula. Okey, kamu nak pakai mana? Semakin ke jika? Sesuai jika lah Okey, contoh saya nak pakai yang ini. Okey, saya nak pakai rajah 1B. Okey, jika, tulis ya, jika larutan kupra 2 sulfat digunakan, maka bacaan emitter, jadi apa tu? Maka kamu tak nak tulis bacaan berapa, tak boleh. Cakap je terdapat bacaan emitter. Dah. Okey, larutan kupron 2 sulfat ini adalah kamu punya MV. Okey. So, bacaan emitter adalah kamu punya RV. Okey, bacaan emitter adalah kamu punya RV. Okey, pergi kepada next. Okey, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, pergi kepada soalan seterusnya, pemerhatian. Okey, pemerhatian dekat sini. Okey, apa yang kamu nampak? Kamu nak cakap yang mana? Kamu nak cakap rajah A ke 1B? Sebab tadi kamu dah cakap B, so kamu sebut B je lah semua. Okey, larutan rajah 1B, tulis je. Ataupun kamu nak tulis rajah menggunakan larutan, larutan kuprom 2 sulfat menunjukkan bacaan emitter. Okey, ini adalah, ataupun kamu nak cakap rajah 1B. Okey, rajah 1B menunjukkan bacaan emitter. Dah siap. Ataupun rajah menggunakan larutan kupron 2 sulfat menunjukkan bacaan emitter. So, bacaan emitter ni adalah kamu punya RV. So, larutan kupron sulfat ini adalah kamu punya MV. Okey, ini adalah kamu punya MV. So, inferen kamu salin balik kamu punya pemerhatian. Okey, salin balik pemerhatian kamu. Allah. Okey, salin balik. Saya copy balik yang ini, pemerhatian. Baik. So, saya salin balik saya punya inferen ni. Okey, salin balik. Rajah menggunakan kerana. Kerana apa? Kerana larutan kuprom 2 sulfat boleh, ini bagi RV yang tak nampak, mengkonduksikan elektrik. So, yang ini adalah RV tak nampak. Yang salin balik, apakah kamu punya pemerhatian tadi? Okey, salin balik pemerhatian kamu. Okey, salin balik pemerhatian kamu. Okey, kemudian letakkan perkataan kerana. Okey, letak perkataan kerana. Kat sini cikgu letak warna hijau. Okey, letakkan perkataan kerana larutan kupron 2 sulfat boleh mengkonduksikan elektrik. Okay, contohnya tadi kamu tak nak cakap, cikgu banyaknya nak cakap sulfat, tak apa. Okey, kat sini ataupun rajah 1B. 1B. Okey. Ataupun kat sini, okey, dah 1B, kat sini pun buat 1B. Okey, rajah 1B menunjukkan bacaan emitter kerana larutan kupron 2 sulfat boleh mengkonduksikan elektrik. Okey, last question. Okey, last question.
Okey, definisi untuk kekonduksian elektrik. Salin balik apa perkataan dia tanya? Dia tanya tentang perkataan kekonduksian elektrik. So, kekonduksian elektrik ialah keadaan ke bahan. Dia adalah keadaan. Okey, keadaan di mana terdapat bacaan emitter. Apa ya? Okey, bacaan emitter ni adalah kamu punya RV. Okey, bacaan emitter ni adalah kamu punya RV. Okey, so ini adalah kamu punya RV. Okey, bacaan emitter adalah kamu punya RV. Apabila kamu letakkan kat mana bila ada bacaan emitter? Apabila menggunakan larutan kuprum 2 sulfit. Okey. So ini adalah kamu punya menggunakan larutan adalah kamu apa yang kamu buat. Okey, apabila ni selalunya perkataan selepas sejak apabila apa yang kamu buat. Okey, what you do and what you observe. Apa yang kamu buat. Yang kamu observe ada bacaan emitter. Bacaan emitter ni adalah kamu punya apa yang kamu nampak. Apa yang kamu buat bila kamu gunakan larutan kuprum 2 sulfit. Okey. So, selepas ini saya nak kamu buat untuk soalan nombor 3. Sama ni, nombor 3 ni pun sama macam soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 3 dan soalan nombor 4. Okey, cuba buat. Nanti okey, kita akan cuba untuk ulang kaji lagi untuk minggu hadapan. So, minggu hadapan. Okey, so dalam ini dia tulis ada berapa soalan. So, ada berapa soalan. So, dia bagi ada 31. Kita cuba buat sikit-sikit dulu ya. Okey, nanti kita akan bertemu lagi. Okey, sekian, terima kasih.